Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama sekali lagi dapat kita berjumpa dan kita dapat melihat, kita dapat berbincang mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana saya ambil daripada kitab Riyadhus Salihin yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Saya nak sambungkan daripada kuliah subuh saya, iaitu pada 12 hari bulan lepas, dan saya bawakan kepada malam ini kepada tuan-tuan malam ini untuk penyambungan perbincangan ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin ini di dalam bab As-Salam. Okey. Hari itu kita dah cerita dah ataupun kita dah berbincang dah tentang kita melihat kaifiyah salam, cara salam dan apa maksud As-Salam dengan perkataan Assalamualaikum. Dan pada malam ini kita nak melihat dalam bab yang lain, iaitu bab istihbabus salam iza dakhala baitih, bab assalamu ala subyan, bab salamur rajul ala zaujatih dan seterusnya, iaitu dalam bab yang ke-135 dalam kitab Riyadhus Salihin. Sebelum saya nak membacakan tentang bab yang istihbabus salam iza dakhala baitih, bab digalakkan memberi salam jika masuk ke dalam rumah, saya suka membacakan sedikit kaifiah salam ataupun cara-cara memberi salam, yang mana masa kuliah subuh itu saya lupa nak bagi tahu tentang salah satu yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia ataupun orang Melayu kita, tetapi dia tak tersebut di dalam hadis ini. Saya cuba bacakan hadis ini sekali lagi, iaitu An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun thumma jaa al-akhar faqala assalamu alaikum wa rahmatullah faradda alaihi fajalasa faqala 20 thumma jaa al-akhar faqala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa faqala salasun. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma katanya, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Lelaki itu kata, Assalamu alaikum. Nabi jawab, kemudian dia duduk. Kemudian Nabi jawab ke atas dia, kemudian dia duduk. Dan Nabi bersabda 10, yang ini 10 ganjaran pahala. Kemudian datang orang lain, dia bagi tahu memberi salam kepada Nabi dengan katanya Assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi, Nabi jawab salam dia dan Nabi kata 20. Kemudian datang orang lain pula, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab salam dia, kemudian dia duduk, Nabi bagi tahu kata 30. Selepas dia duduk, Nabi bagi tahu 30. Ini nak menunjukkan kaifiah, cara-cara kita bagi salam. Ada kata Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kalau kita nak katakan perkataan yang paling sempurna dalam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan benda yang kebanyakan orang Melayu ataupun masyarakat Malaysia kita bagi salam, dia ada tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dia menggunakan perkataan ta'ala. Dan daripada sini, kalau kita melihat daripada hadis Nabi SAW dan amalan-amalan orang Arab, kalau kita lihat kepada orang Arab, perkataan ta'ala tidak diletakkan di dalam salam ini. Maksud dia perkataan yang salam yang paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan kita katakan, kalau itu kita katakan perkataan ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adakah betul dalam itu? Dalam hadis Nabi, dia tidak menceritakan perkataan ta'ala. Dan orang Arab pun tidak mengamalkan perkataan ta'ala. Yang amalkan itu adalah orang Melayu. Itu sebagai kita katakan, sebagai pembukaan dalam kaifiah cara memberi salam. Kita masuk dalam tajuk kita ataupun bab kita yang sepatutnya pada malam ini, iaitu bab istihbabus salam idza dakhala baiti, iaitu bab digalakkan kita memberi salam jika kita masuk ke dalam rumah. Maksud dia bila kita nak masuk ke dalam rumah, digalakkan, disunatkan kita memberi salam. Berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, seperti mana saya suka katakan, kitab Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi rahimahumullah, dia akan letakkan hadis Al-Quran dahulu, kemudian baru dia letakkan hadis di dalam bab dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakan thayyibah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Surah An-Nur ayat yang ke-61. Maksud daripada firman Allah Ta'ala ini, apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka berilah salam ala anfusikum, ke atas diri kamu, sebagai satu ucapan penghormatan dari Allah Subhanahu Taala, sebagai satu cara hidup yang berkat lagi baik. Yang demikian itu Allah Taala terangkan kepada kamu tanda-tandanya, tanda-tanda, mudah-mudahan kamu itu mudah-mudahan kamu berakal. Okey. Daripada ayat ni, Allah Ta'ala katakan, dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kamu masuk ke dalam rumah, maka beri salamlah ke atas diri-diri kamu. Anfusikum. Jadi adakah daripada ayat ini, bila kita masuk dalam rumah kosong ke, rumah ada orang ke, kita bagi salam? Ya, kalau kita melihat pada ayat ini, kita bagi salam. Tapi kenapa Allah Ta'ala meletakkan perkataan anfusikum, diri kamu? Daripada sini, ulama-ulama tafsir dia menghuraikan, maksud anfusikum itu mungkin untuk kamu dan untuk orang yang berada dalam rumah. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat Quran yang mengatakan anfusikum, tapi dia untuk orang sama. Contohnya, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri kamu. Maksud jangan mencela diri kamu tu macam mana? Mencela diri orang tu maksud dia. Mencela diri orang macam mencela diri kita. Jadi macam ni juga, kita bagi salam kepada orang, macam itulah kita dapat salam kepada kita. Sebab bila kita bagi salam kepada orang, Assalamualaikum, kita bagi ucapan kepada orang, orang akan bagi jawab ucapan kita. Jadi secara tak langsung, kita bagi salam ke orang, kita ucap selamat ke orang, kita ucap selamat kepada diri kita. Kan? Bila kita ucap selamat, dia akan jawab Assalamualaikum, orang akan jawab kepada kita Waalaikumsalam. Jadi secara tak langsung, walaupun kita bagi salam itu kepada orang, kita bagi ucap selamat kepada orang, sebenarnya kita memberi ucapan selamat kepada diri kita. Bukan hanya kepada orang saja. Bahkan kalau kita bagi ucapan selamat kepada orang ramai, kita lebih beruntung. Sebab masing-masing ramai-ramai pakat menjawab salam kita. Ramai-ramai akan mendoakan kepada kita. Jadi kita doa kepada orang seorang-seorang, dan orang ramai yang ramai-ramai itu dia akan mendoa kepada kita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam ke atas diri kamu. Jadi di sini daripada ayat Quran ini menunjukkan bahawa nak masuk rumah, sunatnya, digalakkannya kita memberi salam sebagai satu cara hidup yang berkat dari baik di sisi Allah Ta'ala. Yang inilah Allah Ta'ala terangkan kepada kita ayat-ayatnya, mudah-mudahan kita berakal, kita dapat berfikir tentang kebaikan yang Allah Ta'ala berikan tentang salam. Sebab kita dah ceritakan dahulu dalam kuliah subuh kita yang lepas, kita menceritakan apabila seseorang itu memberi salam, dia merupakan satu doa untuk keselamatan daripada segala bencana. Iaitu, bila kita bagi salam, kita minta dia selamat daripada penyakit, kita selamat dia daripada gila, dia selamat daripada kejahatan manusia, dia selamat daripada maksiat, daripada sakit, daripada hati yang buruk dan sebagainya. Itu salam itu. Jadi, itu daripada huraian ayat Quran.
Seterusnya kita lihat hadis yang pertama daripada bab ini. An Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunai, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakah alaika wa ala ahli baitik. Iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunai, wahai anakku. Iaitu Anas radhiyallahu anhu sebagai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ya bunai, satu ucapan yang lembut, satu ucapan yang penuh kasih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Iaitu kalau kita melihat daripada sini, salah tak seorang yang bukan ayah kata kepada anak dia, anakku, itu tidak menjadi satu kesalahan. Dan itu menunjukkan satu sayang, seseorang itu sayang kepada budak itu, iaitu nak bagi menunjukkan sifat lembut, sifat kasih sayangnya. Dan Nabi ajar kepada Anas, iza dakhalta ala ahlik, kalau kamu masuk kepada keluarga kamu, masuklah rumah keluarga kamu, fasallim, maka beri salam, yakun barakah alaika, kalau kamu bagi salam, itu mendapat keberkatan ke atas kamu dan juga orang-orang yang berada dalam rumah itu, ala ahli baitik, iaitu penduduk-penduduk dalam rumah itu mendapat keberkatan. Apa maksud mendapat keberkatan? Mendapat kesenangan, rasa tak susah. Kalau berkat maksud asalnya itu an-numu wa ziyadah, subur dan penambahan. Maksud berkat ini rasa cukup, tenang dan sebagainya. Jadi kalau kita bagi salam tu akan dapat benda-benda tu. Dia dalam Islam, kan, dalam Islam ni dia ada penambahan berkat. Kalau kita katakan satu campur satu sama juga dengan dua. Tapi kalau satu campur berkat, kan, dua yang ada dengan dua yang tidak berkat itu nilai dia berbeza. Dua yang ada berkat dengan dua yang tak ada berkat, beza. Kita bagi contoh, sebagai contoh, orang yang gaji pendapatan dia 1,000, 2,000 ringgit, dengan orang yang pendapatan dia 5,000, 10,000, yang tak ada berkat. Contoh, yang tak ada berkat. Mungkin dia dapat daripada sumber haram dan sebagainya. Orang yang dapat 10,000 dengan sumber haram dan sebagainya, yang tanpa ada keberkatan, silat-silat tak cukup. Dan memang selalunya tak cukup. Dia kira nak mencuri lagi, dia kira nak menipu lagi dan sebagainya. Orang yang gaji pendapatan 2,000, 3,000, dengan ada tambah keberkatan, cukup dia setiap bulan, senang hidup dia, tak fikir, tak kita katakan tak serabut dan sebagainya. Itu kata keberkatan. Jadi di sini kalau kita masuk dalam rumah, kita bagi salam, kita akan mendapat keberkatan, dan orang yang dalam rumah itu pun akan dapat keberkatan. Daripada kita doa dia dengan keselamatan, dan selepas selamat itu kita dapat lagi keberkatan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dikatakan sebagai hadis hasan sahih. Okey. Kita masuk ke dalam bab yang seterusnya, bab Assalamu ala subyan, iaitu bab memberi salam kepada kanak-kanak, bagi salam kat budak-budak. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra ala subyan fasallama alaihim faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Anas ini dia berjalan kepada kumpulan budak-budak, dia bagi salam kepada kumpulan budak-budak. Kemudian dia kata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Maksud daripada hadis ni bahawa Anas bagi salam. Pasal apa dia bagi salam lagu tu? Kerana Nabi pun dah bagi salam kepada kanak-kanak. Jadi kalau kita lihat kuliah subuh pada 12 Rabiul yang lepas, saya ada membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri wa fi riwayat Bukhari was saghiru 'alal kabiri, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, memberi salam
kepada orang yang berkenderaan ke atas orang yang berjalan, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, golongan yang sedikit kepada golongan yang ramai, dan kanak-kanak kepada yang dewasa. Hadis ni kata macam tu. Iaitu daripada segi adab dia yang sepatutnya bagi salam macam tu. Orang yang berkenderaan, dia bagi kepada orang yang jalan. Orang yang jalan, dia bagi salam kepada orang yang duduk. Orang golongan yang sedikit bagi salam kepada golongan yang ramai. Kanak-kanak bagi salam kepada orang dewasa. Asalnya macam tu, adabnya macam tu. Okey? Maksudnya macam mana saya ulaskan dalam kuliah subuh dulu, kalau masuk kelas cikgu seorang, anak-anak murid ramai, cikgu lah bagi salam, bukan anak murid bagi salam kepada cikgu. Kan? Hari guru kan, kita bagi tahu sikit. Sepatutnya anak murid cikgu bagi salam kepada anak murid pasal cikgu tu seorang, anak murid tu ramai. Audien dia nak dengar tu ramai. Dan depa menunggu cikgu tu masuk. Jadi orang yang masuk tu dia kena bagi salam kepada orang yang menunggu dia, bukan orang yang menunggu tu bagi salam kepada orang yang masuk. Itu kena betulkan sikit daripada adat yang kita rasakan kurang tepat. Okey. Dalam hadis ni dia cerita macam tu. Kanak-kanak bagi salam kepada orang dewasa. Tapi kalau kanak-kanak tu tak mau bagi salam ke orang dewasa, dia buat tak tahu ataupun dia tak tahu dan sebagainya. Dalam hadis ini, hadis Anas ini menceritakan bahawa Nabi SAW dia bagi salam kepada kanak-kanak. Nabi bagi salam kepada kanak-kanak. Jadi bila kita katakan kita bagi salam kepada kanak-kanak ni banyak faedah dia. Tak jatuh pun. Ibarat orang kata apa? Ulang kalau dia lalu ko akak tak hilang bisa dia. Kalau kita dewasa pun kalau bagi salam kepada kanak-kanak, taklah lekeh kita ni. Kalau kita bagi salam kepada kanak-kanak, satu faedah dia, kita mengikut sunnah Nabi SAW. Pasal Nabi melakukan macam tu. Nabi telah memberi salam kepada kanak-kanak. Dan kanak-kanak tak bagi salam kat kita, kita pick up kumpulan kanak-kanak, kita bagi salam kat kanak-kanak. Itu yang Nabi buat. Jadi macam saya katakan tadi, cikgu bila masuk dalam kelas, depan tu kanak-kanak, dia bagilah salam kepada kanak-kanak. Itu mengikut antara sunnah Nabi SAW, Nabi lakukan. Tapi kalau kita kata kanak-kanak bagi salam kepada cikgu, tak ada masalah apa. Memang yang tu adab dia. Tapi kalau kumpulan yang sedikit kepada yang ramai. Yang kedua, sebagai menunjukkan kita ni bertawaduk. Kita ni merendah diri. Rendah dirilah. Kanak-kanak pun kita bagi salam, kita tak tunjuk kita besar. Aku tua, aku mesti bagi salam. Dia mesti bagi salam kat aku. Tak. Kita tak boleh nak tunjuk macam tu. Kita akan tunjuk kita tawaduk. Kita tak mau tunjuk kita bangga, kita lebih baik dan sebagainya. Kita tak mau ikut sunnah syaitan. Senang kita kata sunnah syaitan. Apa sunnah syaitan ni? Ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Yang tu syaitan punya cara. Dia sendiri dia kata dia baik. Tak ada siapa pun kata dia baik, dia kata dia baik. Jadi kalau kita terasa macam tu, dialah kena bagi salam ke aku. Pasal dia tu budak, aku ni orang tua. Aku lebih hebat pada dia, aku lebih tua pada dia. Kalau kita rasa macam tu, kita takut kita terikut yang tu. Terikut yang katakan sunnah syaitan tadi tu. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Pasal apa lebih baik? Siapa kata lebih baik? Aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah. Kan? Jadi bila kita beri salam kepada budak-budak, itu menunjukkan sifat tawaduk kita. Kita tak tinggikan diri, kita boleh turun bersama dengan anak-anak. Hadis Nabi SAW, ma zadallahu abdan bi'afwin illa azza wa la tawadu' ahad illa rafa'. Iaitu Allah Taala tidak akan menambah seorang hamba itu dengan tidak ditambah seorang hamba itu apabila dia memaafkan, melainkan dia diangkat, diberikan kemegahan, dan seorang yang tawaduk itu
dia taklah terhina, melainkan dia akan diangkat. Kalau kita tawaduk, kita tak dihina pun, kita tak terhina, tapi kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ta'wid yang seterusnya antara kebaikan kita memberi salam kepada kanak-kanak ini, iaitu dia sebagai satu galakan kepada kanak-kanak untuk akhlak yang baik. Bila dia tengok kita baik, galakkan kepada dia. Dan bila kita bagi salam kepada dia, sekurang-kurangnya budak-budak ni dia akan hormat kita. Dia tak rasa hina kok kita bagi salam kepada dia hina kita, tak, dia akan hormat kita. Seterusnya, untuk memberi keseronokan, kasih sayang kepada kanak-kanak. Itu antara kita dapat 4 kelebihan. Kita memberi salam kepada budak kanak-kanak. Kita nampak budak-budak duk main ke apa ke, kita nampak budak naik basikal ke apa ke, kita bagi salam kat dia, ikut sunnah Nabi, kita tawaduk, kita memberi galakkan supaya mereka ni berakhlak baik dan juga menyebabkan timbulnya kasih sayang antara kita dengan dia. Itu antara kebaikan memberi salam kepada kanak-kanak. Seterusnya, bab yang seterusnya, bab 137. Bab salamur rajul ala zaujati wal mar'ah min muharimihi wa ala ajnabiyah wal ajnabiyat la yukhafu fitnah bihinna wa salamihinna bihadzal syar. Iaitu bab seorang lelaki memberi salam kepada isterinya, perempuan daripada mahram-mahramnya yang ajnabi dan kepada ajnabi dan ajnabiyah yang tidak takut ditimpa fitnah dan selamat dengan syarat ini, selamat daripada fitnah ini. An Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kanat fina imra'atun wa fi riwayatin kanat lana ajuzun ta'khudhu min usulis silaq fatatrahuhu fil qidr wa tukarkiru habbat min sya'ir fa idza sallayna al-jumu'ah wa ansarafna nusallim 'alayha fatuqaddimuhu ilaina. Hadis rawahu al-Bukhari. Baca hadis dulu, kemudian kita akan huraikan sekali. An Ummul Hani Fakhitat binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستوره بثوب فسلمت وذكرت الحديث. Hadis rawahu Muslim. Seterusnya an Asma bin Yazid radhiyallahu anha qalat marra alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fasallama alaina. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan wa hadza laf Abi Dawud wa Tirmizi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi masjid yawman wa usbatun minan nisa qu'ud fa alwi bi yadihi bit taslim. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Maksud daripada hadis-hadis ni, daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, adalah bersama kami ini seorang perempuan. Adalah pada kami ada seorang perempuan, dalam riwayat adalah kami mempunyai seorang perempuan yang tua, yang uzur, yang tua. Dia ambil sejenis sayur-sayuran, dia letakkan dalam mangkuk, kemudian dia kisar-kisarkan sayur tu dengan gandum. Apabila selesai kami sembahyang Jumaat, kami selesai daripada sembahyang Jumaat, kami bagi salam kepada dia dan dia berikan makanan tadi kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada Ummul Hani Fakhitat binti Abi Talib radhiyallahu anha katanya, aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Fatah, hari pembukaan kota Mekah. Dan ketika itu Nabi mandi. Dan Fatimah menutupkan Nabi itu dengan pakaiannya, dengan kain, dengan pakaian, dan aku memberi salam. Hadis riwayat Muslim.
Daripada Asma bin Yazid radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW jalan kepada kami pada kumpulan perempuan dan memberi salam kepada kami. Hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan hadis ini hadis hasan. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz At-Tirmizi, sesungguhnya Rasulullah SAW dia berjalan pada masjid satu hari, ada satu kumpulan perempuan yang sedang duduk. Nabi melambaikan tangan dia, Nabi memberi isyarat tangan dia dan Nabi memberi salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey, dalam hadis ni, dalam cerita-cerita ni, iaitu boleh tak seorang lelaki bagi salam kepada orang perempuan? Kita orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan. Dalam 3 hadis ni nak menunjukkan bahawa ada yang Nabi bagi salam kepada orang perempuan dan ada perempuan bagi salam kepada Nabi. Jadi apa yang kita nak cerita daripada ni? Yang pertama, iaitu seorang perempuan tua. Dia ni perempuan tua ni apa dia? Dia ambil bila orang semayang Jumaat, dia ambil daun silak. Silak ni sejenis nama sayur lah, nama sayur Arab ni. Kemudian dia bubuh dalam mangkuk, dia tumbuk-tumbuk gandum apa semua. Habis sahabat-sahabat dengan Nabi pas semayang, dia akan bagi salam kepada dia. Minta maaf, habis sahabat-sahabat apa bagi salam, mereka bagi habis semayang, mereka bagi salam kepada dia dan dia pun jamulah makanan tu. Ni cerita sahabat. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni, sebelum pembukaan kota Mekah, kebanyakan mereka ni fakir, miskin. Situasi dia macam tu. Jadi bila ada orang jamu makan, dia pun seronok. Jadi bila dia orang seronok apa semua, kan, habis semayang, dia pun tahu dah pergi kat kedai ni, selagi ada makanan dan bagi salam, selagi memang perempuan ni akan bagi, perempuan tua. Perempuan tu dia akan masak, dia akan kira masak lah, dia akan masak, bagi makanan kat mereka ni, yang sahabat-sahabat yang miskin ni. Dia, sebelum nak tu, dia bagi salam dulu kat dia. Nak cerita ni tentang, boleh tak bagi salam? Dalam hadis ni, boleh bagi salam kepada perempuan tua. Okey. Yang kedua, iaitu Ummul Hani Faqitah ni, dia bagi salam kepada Nabi SAW. Ketika tu Nabi mandi dan bila dia pergi, Fatimah anak Nabi ni tutup, dia pergi pada Nabi SAW dan ketika tu Nabi sedang mandi, Fatimah tutup pakaian Nabi dan dia memberi salam. Perempuan bagi salam kepada Nabi. Dan seterusnya Nabi lalu kepada satu kumpulan perempuan, Nabi angkat tangan, Nabi bagi salam. Okey. Daripada segi hukum, kita melihat hukum, boleh tak perempuan bagi salam? Itu hadis-hadisnya. Okey. Dalam kitab Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah wal Baitul Muslim yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, iaitu dia meletakkan beberapa kategori, beberapa hukum tentang memberi salam. Yang pertama, iaitu harus bagi salam dengan syarat jauh dari fitnah. Ini yang pertama. Dia letakkan beberapa hukum. Dia kata yang pertama, nak bagi salam perempuan kepada lelaki, lelaki pada perempuan boleh. Harus dengan syarat tidak ada fitnah. Okey, macam tadilah. Iaitu perempuan Ummu Hani ni, dia pergi kepada Nabi, dia bagi salam pada Nabi, tak ada fitnah apa pun. Okey. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang ni ulama-ulama berselisih pendapat. Saya ceritakan di kalangan pendapat ulama. Pendapat pertama boleh, syarat dia tak ada fitnah. Pendapat yang kedua, harus bagi salam kepada perempuan-perempuan tua, bukan perempuan muda. Kalau perempuan tua boleh bagi salam. Kalau perempuan tu nampak muda, nampak segak lagi, tak boleh bagi salam. Orang lelaki jangan duk bagi salam kepada dia. Pasal yang ni yang syarat yang pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi, kalau perempuan muda pun tak apa, tapi jangan ada fitnah. Pendapat yang kedua, orang tua saja. Orang muda tak boleh. Itu pendapat yang kedua.
Pendapat yang ketiga, tak boleh secara mutlak bagi lelaki bagi salam kepada perempuan, perempuan bagi salam kepada lelaki. Secara mutlak tidak dibenarkan. Yang ni yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab dia Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wal Baitul Muslim. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, dia pisahkan. Dia kata kalaulah mahram, kalau mahram kan, ataupun isteri, tuan, mahram lah, adik-beradik apa semua, adik-beradik yang mahram, adik ke, kakak ke, anak ke, mahram, isteri, harus. Tak kira lah cantik ke tak cantik ke, harus. Pasal yang tu mahram kita. Okey. Kedua, dia kata, ni pendapat yang keempat lah. Kalau ajnabi, orang asing, boleh memberi salam kepada perempuan tua kalau kita tak ada keinginan kepada dia. Tapi kalau perempuan tu walaupun dia tua, tapi kita nampak macam kenan lagi kat dia, yang tu tak boleh. Yang ni dalam mazhab, lebih kepada mazhab Asy-Syafi'i. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi rahimahumullah. Faham? Macam mana? Kita cerita 4. Yang pertama, boleh bagi salam kepada orang perempuan kalau tidak ada fitnah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh bagi salam kepada perempuan-perempuan tua. Pendapat yang ketiga, tak boleh langsung bagi salam kepada perempuan. Pendapat yang keempat, kalau yang tu adalah mahram kita, boleh bagi salam. Tak kira cantik ke tak cantik ke, dia mahram kita. Anak kita, kakak kita, abang, adik kita, mak menakan kita, boleh bagi salam. Tak kira cantik ke tak cantik. Anak menakan, yang mana mahram. Tapi, dia kata kat sini, pendapat yang keempat lah. Kalau ajnabi, kalaulah dia tu tua, atau tua dan kita tak ada keinginan langsung kat dia, nampak memang tak berkenan, dia tu tua, boleh bagi salam. Tapi kalaulah dia tu walaupun kita katakan tua, tapi nampak berkenan lagi, yang tu tidak boleh bagi salam. Okay. Jadi cerita dia, dah bagi sampai 4 ni, macam mana sebenarnya ni? Kami nak tahu hukum terus lah. Duk cerita tu pening. Ada setengah orang kata macam ni, bila saya ajak kata tentang pembahagian mazhab ni, orang kata, ustaz bagi tahu satu terus boleh tak boleh? Okey. Bukan tak boleh nak bagi tahu satu terus. Boleh bagi tahu satu terus, tapi bila kita bagi tahu satu terus, satgi ada orang yang faham dengan pendapat yang lain, dia akan marah pula. Jadi kita bagi tahu 4 dulu. Jadi kalau kita katakan daripada segi ni, yang mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang paling sesuai yang kita boleh gunakan. Bagi salam kalau tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah, nampak macam boleh mendatangkan fitnah, mendatangkan benda yang tak baik, tak payah bagi salam. Itu selesai cerita. Okey? Iaitu lebih kepada macam dengan pendapat nombor 1 dan pendapat nombor 4. Itu dia lebih kurang macam tu. Okey. Habis di dalam hadis ni, dalam hadis yang ketiga tadi, Nabi bagi salam kepada kumpulan perempuan, dan Nabi bagi salam tu macam mana? Nabi bagi salam kepada perempuan-perempuan tu duduk, Nabi angkat tangan kepada mereka dan Nabi bagi salam. Jadi, macam mana kita ceritakan dulu, memberikan, kita katakan, bagi orang tu terambil perhatian. Maksud dia ambil perhatian tu, kalau kita bagi salam, kadang-kadang orang tu tak berapa dengar. Kita ambil perhatian dia, itu dibenarkan, dan kita sekali dengan kita memberi salam, bukan kita katakan kita angkat tangan saja tanpa kita sebut tak. Sunat dia
bagi salam tu. Kalau angkat tangan saja, yang tu taklah mendapat pahala salam. Itu antara caranya. Seterusnya saya suka sikit ceritakan di sini tentang makruh, ketika bila makruh memberi salam. Makruh beri salam iaitu kalau menurut Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam jilid yang keempat. Cetakan lama tu jilid yang keempat. Kalau cetakan baru, wallah alam lah, cetakan lama jilid yang keempat. Okey, makruhnya ketika mana? Ketika orang yang berada dalam tandas, sedang makan, sedang perang, membaca Quran, berzikir, orang yang sedang menerangkan hadis-hadis Nabi, orang yang sedang berceramah, orang yang sedang mengajar, ataupun orang yang sedang azan dan qamat. Itu antara benda yang dimakruhkan memberi salam. Saya baca itu sebab saya ingin bacakan satu hadis Nabi SAW, iaitu hadis Nabi ini dalam bab 139, iaitu bab istihbabus salam iza qama anil masjid wa fariqul jalsa awal jalisa, iaitu bab digalakkan memberi salam jika bangun daripada satu majlis dan meninggalkan majlis, ataupun majlis yang orang ramai ataupun orang yang tak ramai, sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intaha ahadukum ila al-majlis fayusallim fa idza arada an yaqum falyusallim falaysatil ula bi ahaqq min al-akhirah. Hadis rawahu Abu Dawud. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika berhenti pada satu majlis, jika seseorang kamu berhenti pada satu majlis, maka beri salam. Dan apabila kamu bangun, hendaklah memberi salam. Tidaklah ucapan yang pertama yang lebih utama daripada ucapan yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa nak cerita pada hadis ni? Kalau kita nak masuk satu majlis, kita bagi salam. Kita nak keluar majlis, kita bagi salam. Masuk majlis, bagi salam. Keluar majlis, bagi salam. Okey. Kalau majlis itu bukan majlis zikir, bukan orang duk mengajak, bukan ceramah, bukan apa-apa semua, majlis yang kita katakan bukan ada orang yang sedang menumpukan perhatian, yang tu disunatkan. Kita nak keluar pun kita bagi salam, kita masuk pun kita bagi salam. Dan Nabi ajak macam tu. Macam mana hadis yang dulu kita baca dah, iaitu kalau berpisah walaupun sekejap pun disunatkan bagi salam, tambah-tambah kita nak masuk dalam majlis, sunat bagi salam. Dan dalam hadis ni juga, yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Maksud dia, masuk majlis itu lebih utama bagi salam daripada yang kedua. Maksud yang kedua pun sunat bagi salam, tapi yang mana lebih utama? Yang pertama. Sebab tu kadang-kadang bila orang tengah duduk sembang, kita pergi terus. Lepas tu kita pun sembang sama. Orang kata, ni apa? Masuk tak bagi salam. Kan? Tiba-tiba masuk sembang tak bagi salam, ni apa? Cerita. Yang tu. Jadi kalau orang tengah masuk apa semua, orang duduk sembang ke apa, kita bagi salam. Untuk masuk majlis, kita nak keluar pun, sunatnya kita bagi salam. Tapi bukan majlis kita katakan, majlis orang tengah duduk ceramah apa semua, kita pergi bagi salam. Tentu tidaklah. Yang tu kita mengganggu majlis tu pula. Kan? Tengah orang duk mengajak, dalam satu majlis, satu kuliah dalam masjid dan sebagainya, kita pergi bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Kena 10 orang duk bagi salam, lagu tu lingkup program tu. Jadi yang tu tak digalakkan, yang tu tak disunatkan dalam pemberian dalam majlis.
Dan kita ambil yang terakhirlah dalam bab ini, dalam salam ini, iaitu tahrimu ibtida'ina al-kafir bis-salam wa kaifiyatur rad alaihim wa istihbabus salam ala ahli majlis fihi min muslimun wal kuffar. Bab haram kita memulakan salam kepada orang kafir dan cara kita menjawab salam mereka, dan disunatkan memberi salam kepada dalam satu majlis yang dalam itu ada orang kafir, orang Islam dan orang kafir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis-salam fa idza laqitum ahadukum fi at-tariq fattarruhu ila adyaqi. Hadis rawahu Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. An Usamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi ikhtilatun minal muslimin wal musyrikin abadati awthan wal yahud fasallim alaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu memulakan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu memulakan kepada orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Dan apabila kamu jumpa seseorang pada mereka di jalan, maka paksa mereka melalui jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, apabila kamu diberi salam oleh orang ahli kitab, maka jawablah kepada dia wa'alaikum. Dan daripada Usamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, dia lalu ke satu majlis, di situ pencampur ada orang Islam dan ada orang musyrikin, ada yang menyembah berhala, orang Yahudi. Nabi memberi salam ke atas mereka. Hadis muttafaqun alaih. Daripada hadis-hadis ini, iaitu Nabi bagi tahu yang pertama, jangan mulakan memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Lepas tu yang kedua, kalau mereka ini, orang kafir, Yahudi dan ahli kitab ni bagi salam, jawab kepada mereka, wa'alaikum. Dan yang ketiga, kalaulah dalam majlis tu ada orang Islam, orang bukan Islam, beri salam macam biasa. Kita nak beritahu. Hadis Nabi kata tak payah bagi salam kepada orang kafir. Pasal apa tak payah bagi salam kepada orang kafir? Jangan mulakan salam kepada orang kafir. Kerana bila kita bagi salam kepada mereka, kita menghormati mereka. Dan salam itu macam kita katakan doa daripada satu, assalam itu nama Allah Ta'ala. Lepas tu kita mendoakan seperti mana yang katakan tadi, doa bagi selamat daripada bala, selamat daripada gila, selamat daripada sifat hasad, selamat daripada ucapan keselamatan. Kan? Jadi kita mendoakan dia. Sedangkan orang Yahudi Allah dan Nasrani, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha walan tarda ankal yahud, tidak akan redha kepada, tidak sekali-kali akan redha kepada kamu orang Yahudi dan Nasrani sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Kita doakan lagi mereka. Jadi kita jangan mulakan bagi salam kepada mereka. Okey. Dan hadis Nabi yang kedua, kalau mereka bagi salam, kata wa'alaikum. Kita kena ingat. Hadis ni apa dia? Pasal orang Yahudi, mereka ni satu kita katakan dia faham Arab. Bila dia faham Arab, macam mana saya pernah katakan dalam tulis subuh saya hari itu, mereka tak kata assalamualaikum. Mereka mengatakan assalamualaikum. Dengar macam salaman. Assalamualaikum. Yang tu maksudnya matilah kamu. Jadi kita jawab balik kepada dia, wa'alaikum. Matilah kamu. Dan kepada kamu. Ke atas kamu. Pasal dia kata, matilah kamu. Kita jawab, dan ke atas kamu. Kalaulah kita katakan Cina ke Hindu yang dekat rumah kita, tiba-tiba dia bagi salam, assalamualaikum. Kita jawab baliklah, wa'alaikumussalam. Pasal dia bagi ucapan kepada kita.
dan kita bagi balik ucapan kepada dia, wa iza huyitum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi satu ucapan selamat, maka berilah ucapan selamat balik kepada dia yang sama taraf, yang lebih baik ataupun sama taraf dengannya. Okey. Dan hadis ni yang seterusnya, yang ketiga, iaitu mengatakan bahawa tentang kalaulah ramai-ramai, ada orang kafir, ada orang Islam. Macam mana ni? Dah kata dengan orang kafir tak boleh beri salam. Tapi dalam tu ada orang Islam juga. Beri salam. Berdasarkan hadis Nabi, iaitu Nabi memberi salam kepada mereka, iaitu Nabi memberi salam di dalam kumpulan itu ada orang musyrikin, orang yang menyembah berhala, orang Yahudi. Kan? Afshus salam, sebarkan salam. Nabi memberi salam. Itu daripada segi hukumnya. Rasanya cukup dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari yang seterusnya, 20 hari bulan, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.